Bagaimanakah anda mewakilkan set semester dan pelengkap bagi suatu set dengan gambar rajah Venn? Sekarang kita nak belajar cara nak wakilkan set semester dengan pelengkap bagi suatu set dalam gambar rajah. Okay, sebelum ini kita dah belajar perihalan dengan tata tanda set kan? Okay, sebenarnya kita boleh wakilkan set semester dengan pelengkap bagi suatu set dengan gambar rajah Venn. Okay, sebelum kita terus kepada contoh, mari kita tengok standard pembelajaran dulu ya. Pada akhir pembelajaran, kita akan dapat mewakilkan hubungan suatu set dengan set semester dan pelengkap bagi suatu set dengan gambar rajah Venn. Ini dia. So, sekarang kita nak belajar bagaimana nak wakilkan set semester dengan pelengkap bagi suatu set dalam gambar rajah Venn. Jom kita tengok contoh di sini. Kita diberi satu set semester dan dalam set semester ni kita ada unsur-unsur seperti Amir, Hazura, Laila, Sandra, Zamri, Dali, Paisan dengan Yana. Ini semua kita punya unsur dalam set semester. Kita ada 8 unsur. Lepas tu, kita diberi lagi satu set A. Dalam set A ni, kita ada Amir, Hazura, Laila, Sandra dengan Zamri je. Maka kita dah boleh dapat pelengkap bagi set A, iaitu Dali, Paisan dengan Yana. Sebab ketiga-tiga orang ni tak ada dalam set A kan? Maka mereka adalah pelengkap bagi set A. Boleh ya? So, hubungan antara set di atas boleh diwakili dengan gambar rajah Venn yang berikut. Yang bawah inilah. Ini gambar rajah Venn yang boleh mewakili set yang di atas ini. Jom kita tengok sama-sama ya. Set semester diwakili dengan segi 4 tepat. Kalau kita nampak segi 4 tepat ni, nampak kan? Ini adalah mewakili set semester. Dan wajib kita tulis simbol set semester pada kiri atas segi 4 tepat ini. Cikgu, mesti tulis di atas penjuru kiri segi 4 tepat ni ke? Boleh tak saya tulis di sini? Boleh? Tak ada masalah. Boleh tak saya tulis kat bawah ni? Boleh? Boleh tak saya tulis kat bawah ni? Boleh? Tak ada masalah. Tapi kita biasa tulis di sebelah kiri atas lah. Nak senang kan? So first ingat nak buat set semester dulu. Kita perlu buat satu segi 4 tepat yang besar. Lepas tu kita kena label simbol bagi set semester tu. Seterusnya. Set A diwakili dengan bulatan. Segi 4 tepat adalah set semester. So set yang lain semua kita buat bulatan. So kita nampak satu bulatan di sini dan nama set kita wajib tulis di luar bulatan. Cikgu, mesti di sebelah kiri atas ya? Tak, awak boleh tulis di sini, boleh tulis di sini, boleh tulis di sini, boleh tulis di sini. Asalkan dekat dengan bulatan itu. Jangan awak punya A ni tulis jauh gila dengan bulatan. A awak tulis di sini, padahal bulatan di sini. So wajib tulis dekat dengan bulatan ya, nama set tu. Seterusnya, semua unsur set A ditulis dalam bulatan. So tadi set A kita ada Amir, Hazura, Laila, Sandra dengan Zamri. So semua ini kita tulis dalam bulatan. Sebab dalam bulatan itu maksudnya semua unsur adalah bagi set A. Setiap titik mewakili satu unsur. Nampak tak setiap unsur depan dia ada titik? Wajib ada titik ya pelajar. Kalau kita tak letak titik, nanti kita akan rasa keliru dengan huruf A di luar ini. Huruf A, huruf besar ini dia tak ada titik tu maksudnya itu adalah nama bagi set. Kalau ada titik, itu maksudnya adalah nama bagi unsur. Kita perlu ada titik untuk kita bezakan nama set dengan nama unsur. Boleh ya pelajar? Seterusnya, unsur pelengkap bagi set A berada di luar bulatan. So tadi Amir, Hazura, Laila, Sandra dengan Zamri semua adalah dalam set A kan? So selebihnya kita ada 3 orang yang tak ada dalam set A, iaitu Dali, Yana dengan Paisan. So kita boleh tulis di luar bulatan, tetapi mesti di dalam set semester. Jangan nama Yana, Paisan semua tu awak tulis di luar segi 4 tepat ni. Katakan awak tulis Yana di sini, di luar segi 4 tepat. Dah salah. Sebab Yana ini berada dalam set semester, betul. Paisan pun berada dalam set semester. Dali pun berada dalam set semester. So, nama dia mesti berada dalam segi 4 tepat yang mewakili set semester ini. Awak kena ingat So, itu sahaja.
untuk ini adalah gambar rajah van kita namakan. Okey, untuk mewakili data yang seperti di atas ini. Okey, boleh ya? Bagi sesiapa yang kurang jelas, it's okay. Jom kita tengok contoh. Kita tengok contoh 7 dalam buku teks ya. Okey, diberi set semester. Okey, unsur bagi set semester kita ada di antara 10 hingga 20 dan X ialah integer. Maksudnya unsur dalam set semester adalah integer dan integer itu adalah di antara 10 hingga 20. Okey, dan kita ada set M 11 dengan 17 dan set N kita ada nombor ganjil. Okey, lukis sebuah gambar rajah van untuk mewakili A set semester dan M, lepas tu B pelengkap bagi set N. Okey, sebelum kita mula, wajib ingat sentiasa wajib untuk kita senaraikan semua unsur yang ada pada setiap set. Kita mula dengan set semester. So, dia kata unsur dalam set semester adalah di antara 10 hingga 20. Adalah integer ya. So, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tetapi X kurang daripada 20. Dia tak boleh sama dengan 20. So, kita perlu stop di sini. Okay, X adalah di antara 10 hingga 20. Simbol ini kurang daripada, dia tak ada sama dengan. Maksudnya 10 tak termasuk dan dia tak ada sama dengan untuk yang simbol ni. So, dia tak 20 ni takkan termasuk. Okay, boleh ya pelajar. Ini bab 7 kita dah belajar ketaksamaan. Okay, seterusnya, M dia sudah senaraikan untuk kita. Senang sahaja, ada 2 unsur je. Oh, sorry. Jangan buat kurungan pelajar. Hari tu saya tanda latihan korang. Dah ramai buat kurungan. Saya nak tata tanda set pelajar. Lepas tu untuk set N, nombor ganjil. Cikgu, nombor ganjil tu mula dari 1. Wajib mula dari 1 Rujuk pada set semester. Set semester dia mula dengan 11. So, nombor ganjil awak pun mula dengan 11. Jangan pergi tulis 1, 3, 5, 7, 9. Cuba awak tengok. 1, 3, 5, 7, 9. Terkandung ke dalam set semester? Tak ada kan? Jangan lupa, set semester adalah set yang paling besar. Okey, dan N ini wajib diambil daripada set semester. Okey, so kalau 1, 3, 5, 7, 9 tak ada dalam set semester, kita mula dengan apa yang ada dalam set semester. Kita ada 11, 13. Nombor ganjil dia nak nombor ganjil pelajar. Jangan salah. Ada lagi tak? Tak ada. Tutup. Ingat sekali lagi, semua rujuk set semester sebab set semester adalah set yang terbesar. Okay, untuk contoh ni lah, untuk contoh 7 ni lah. Okay, sekarang kita nak lukis satu gambar rajah van untuk set semester dan M. Senang sahaja, set semester wajib dalam bentuk segi 4 tepat. Okay, mungkin kamu akan tertanya-tanya, cikgu, segi 4 tepat saya ini kena lukis berapa besar ya? Okay, sebenarnya kita boleh rujuk set semester kita. Tengok set semester kita ada berapa unsur? Ada 9 unsur. So, ini cukup lah. Tak payah besar sangat. Okay, so sekarang kita dah lukis satu segi 4 tepat untuk mewakili set semester dan jangan lupa dia punya simbol. Kita tulis di sebelah kiri atas. Okay, so sekarang kita masukkan semua unsur yang ada dalam set semester dalam segi 4 tepat ni. Kita ada 11. Jangan lupa titik ya. Kita ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cikgu, boleh tak saya tak nak tersusun dalam segi 4 tepat ni? Saya boleh tulis tak ikut suka hati saya? Boleh. Tak ada masalah. Awak nak susun macam cikgu yang buat ini? Ataupun awak nak buat yang macam tak tersusun macam cikgu buat ini? Pun tak kisah. Okey? Asalkan semua unsur yang ada dalam set semester awak tulis dalam segi 4 tepat ini. Jangan tulis di luar segi 4 tepat ni. Okey, boleh ya? Kalau nak susun, cantik sikit lah. Okey, sebenarnya sebelum melukis, sepatutnya kita cari dulu. Ada tak ataupun beberapa unsur tu kita perlu tulis dengan dekat. Dan ada beberapa unsur tu kita perlu tulis jauh sikit. Okey, sebab apa? Cuba kita tengok. Kita nak lukis set semester dengan set M, betul? Set M 11 dengan 17. So, kalau boleh 11 dengan 17 ini, kita tulis dekat-dekat supaya kita boleh buat satu bulatan.
Kalau tak dapat buat bulatan, sebenarnya tak kisah. Awak nak buat bentuk macam ni pun boleh. Okey, tapi kalau kita nak cantik sikit, kita boleh buat bulatan. So, katakan 12 ini saya jadikan dia 17. Lepas tu 17 ni saya jadikan 12. So, senang untuk saya buat bulatan. Saya guna warna hijau. Senang untuk saya buat bulatan. Okey, lepas tu saya namakan ini sebagai set M. Sebab 11 dengan 17 adalah unsur bagi set M kan? Dan set M ini sebenarnya adalah dalam set semester. Sebab unsur 11 dengan 17 ada dalam set semester. Okay, so ini cara saya buat. Dah settle. Kita ada set semester dengan M. Kita ada set semester dengan M. Habis semua. Saya dah siap dah untuk soalan A. Untuk soalan B pula, kita perlu lukis sebuah gambar rajah van untuk mewakili pelengkap bagi set N. Mewakil pelengkap bagi set N, senang sahaja. First step, kita kena buat set semester. Lepas tu, kita buat set N kat dalam. Okay, so semua unsur yang ada pada set N ni, kita masukkan dalam bulatan ini. Yang selebihnya, semua kita tulis kat luar. Okay, so nanti kita lorekkan je yang bahagian di luar bulatan. So, itu semua adalah pelengkap bagi N. Boleh faham ya pelajar? Okay, jom. Bagi sesiapa yang kurang faham, it's okay. Kita buat sama-sama di sini. Kita tengok soalan B ya. So, sama macam tadi, kita buat set semester dulu. So, kita perlu buat satu segi 4 tepat. Please, saya nak korang lukis dengan pembaris saya. Saya tak nak segi 4 tepat korang lukis pakai tangan. Cincai sangat. Okay, lepas tu kita label. U, C, S. Jangan lupa cara nak menulis simbol bagi set semester ya. Okay, lepas tu kita masukkan semua ni. Semua unsur ni yang dalam set semester tu dalam saya punya segi 4 tepat ni. Dan kalau boleh sebelum masukkan semua nilai unsur-unsur yang dalam set semester, kita rujuk dulu. Yang N ni. Ini dia. Nanti kita akan masukkan dalam set semester juga, tetapi kita akan buat dalam satu bulatan. So, kalau boleh, semasa kita seneraikan semua nombor yang ada dalam set semester, kita susun nombor yang sepatutnya dalam set N ini dekat-dekat. So that nanti kita dapat buat satu bulatan. Okay, tengok So, 11, kita mula dengan 11. 12 saya tulis jauh sikit. Sebab 12 bukan dalam set N. Lepas tu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okey, lepas tu saya boleh buat satu bulatan untuk kumpulkan semua ni. Ini kita namakan dia sebagai set N. Sebab dalam set N ada 11, 13, 15, 17, 19. Semua dah ada kat dalam ni. Okey, belajar boleh faham ya. Kalau kita tak susun macam tadi. Kalau kita tak susun kan, kalau kita nak cari 11, 17, 13, 15 dengan 19, tengok. Kalau kita tak susun, kita kena lukis bulatan kita macam ni. Ini bukan bulatan dah pelajar. Tapi sebenarnya tak salah ya pelajar kalau kita nak tulis dalam macam ni. Kalau kita nak lukis set N ni dalam yang bulatan, bukan bulatan, ini lengkungan ataupun yang bentuk yang tidak sekata ni. Okey, sebenarnya tak salah. Okey, tapi kalau boleh elakkan. Okey, boleh pelajar, kita buat dalam bentuk bulatan ya, kita ikut dalam buku teks. Okey, so ini dia set N dan dia nak pelengkap bagi set N. So, kita perlu lorekkan bahagian yang bukan set N. Yang set N dalam bulatan betul. So, di luar bulatan itu, kita lorekkan. Semua ni kita lorekkan. Di luar bulatan. Ini kita namakan sebagai pelengkap bagi set N. Siapa ada warna, ada pensel warna, awak boleh je warna. Awak kalau tak nak buat lorekkan macam ni kan, awak boleh warna je. Kalau siapa yang ada warna lah. Ada pensel warna, awak warnakan ruang yang di luar bulatan. Ini dia. Sorry sebab cikgu guna laptop, so dia punya tak berapa cantik bila saya warna tu. Sebab dia terkeluar. Okey, ini pun boleh. Kalau awak nak warnakan boleh, ataupun buat macam tadi saya lorekkan dengan pensel warna lagi cantik lah. Okey, so ini kita wakilkan sebagai
pelengkap bagi set N. Sebab set N dalam bulatan, di luar bulatan dan di dalam set semester itu semua kita akan lorekkan. Okey, itu adalah pelengkap bagi N. Iaitu yang tu semua bukan bagi set N. Bukan unsur bagi set N. Okey? Boleh Saya rasa tak susah pelajar. Okey, dengan itu saya harap korang boleh cuba menjawab latih diri 11.2b pada muka surat 256. Okay, don't worry, dia tak susah sangat. Awak boleh rujuk contoh yang tadi saya tunjuk ni. Kalau awak masih tidak faham dengan contoh ni, sila ulang balik video ni banyak kali. Kalau masih tidak faham, boleh PM cikgu di Telegram. Nanti cikgu terangkan. Okay, boleh ya?